Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Oh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so it's a side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me shake his pocket, see. Side step right left to the beat. Get it? Don't like butter. Pour you in like no other. Don't need no pressure. To remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Oh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar girl, so ooh. Shine step right left to the beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause I can see. A side step right left to the beat. Get it, let it go. Baiklah, itu tadi lagu Butter yang sedang hit dimainkan di radio-radio berdekatan, nyanyian kumpulan penyanyi yang terkenal iaitu BTS. Baiklah, semoga lagu itu tadi dapat memeriahkan lagi suasana siaran kita pada hari ini. Persilakan. Waktu sekarang menunjukkan tepat pukul 5 petang menandakan masa bersiarannya JRA On. Saya mulakan siaran kita hari ini dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya DJ Alia dari 3 PSMP BM5 dan rakan setugas. Dan saya juga Nurul Meliana, DJ Meli daripada 3 PI SMP BM5 juga. Okey, kami dari unit JRA Radio Campus akan menemani hari petang anda selama 1 jam dengan pelbagai info menarik yang hendak dibincangkan. Okey, hari ini siaran kita hari ini bertemakan Aperture Pengalaman, didatangi dengan 2 tetamu istimewa. Untuk mengetahui siapakah tetamu tu, teruskan menonton. DJ Meliana, apa khabar saudari hari ini? Alhamdulillah, khabar baik. Sihat. Alhamdulillah. Diharapkan kita semua berada dalam kesihatan yang baik. Semoga hari yang indah ini dapat memberi senyuman dan kesyukuran kepada siswa dan siswi pendidik IPJ Campus Pendidikan Teknik sekalian. Diharapkan semua pendengar menjaga kesihatan dan keselamatan masing-masing walau di mana pun anda berada. Okey, baiklah. Mari kita beralih kepada segmen pertama yang membincangkan berkenaan isu vaksin. Sudah pastinya kita mengetahui ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan yang lebih berusia daripada kita lah, yang menerima vaksin. Contohnya usia 50-an, warga emas dan sebagainya lah. Mak ayah kita pun dah kebanyakan dah terima vaksin. Okey, saya serahkan ulasan vaksin ini kepada DJ Meliana. DJ Meliana, silakan. Baik, terima kasih ya. Ya betul. Segmen kali ini kita akan mulakan segmen vaksin. Okey. Walaupun kebanyakan kita banyak dah mendaftar, tapi saya yakin ramai yang masih tertunggu-tunggu lagi tarikh untuk mereka mendapatkan suntikan tersebut. Okey, baik. Apa khabar para pendengar di luar sana? Saya harap dalam situasi pandemik MCO 3.0 ini, rakyat Malaysia sekalian kekal tabah dalam mengharungi segala cabaran. Ya, saya pasti kita semua pasti mengalami satu suasana yang agak getir sekali lagi. Untuk pengetahuan DJ Alia, saya ni setiap hari tak sabar untuk melihat perkembangan terbaru kes COVID-19 di My Sejahtera. Alhamdulillah. Betul tu Meli. Alhamdulillah. Ya, perhatian semenjak ni menunjukkan penurunan. Ya, perasan tak? Betul tu sangat.
Walaupun penurunan tu taklah mendadak sangat tapi adalah sedikit perubahan. Ya, betul. Contohnya dari segi kes yang sembuh melebihi kes baharu COVID-19 kan? Hmm, hmm. Saya bawakan info berkaitan kes baharu pada 19 Jun 2021 menunjukkan mencatatkan kes sebanyak 5,911 kes. Manakala kes sembuh sebanyak 900 lebih. Okey. Para pendengar juga boleh dapatkan perkembangan info berkaitan vaksinasi melalui MySejahtera atau boleh saja layari laman web www.vaksincovid.gov.my. Okey. Saya pasti para pendengar sudah tidak asing lagi dengan vaksin, kan? DJ Ya dah daftar vaksin? Alhamdulillah, saya pun sudah daftar, Meli. Kan, DJ Ya pun dah daftar. Saya pun dah daftar. Tapi para pendengar di luar sana bila lagi ya? Cepat daftar tau. Okay. Jadi kat siaran kali ni saya nak kongsi beberapa info berkaitan vaksin ni. Kalau boleh, saya nak pendengar sekalian ni sedar dan terus daftar vaksin sekarang. Ingat kalau nak daftar boleh daftar MySejahtera. Boleh download di aplikasi App Store di telefon pintar masing-masing. Okey, kalau seandainya awak semua dah daftar, jangan lupa untuk daftarkan ibu bapa awak sekali. Awak boleh add dekat bahagian vaksin dependent tau. Okey, saya tahu pendengar sekalian mesti kurang pasti sama ada vaksin yang kita nak dapatkan ni berkesan ataupun tidak, selamat ataupun tak, kan? Ya betul tu Melis. Kadang saya pun macam terlintas lah juga dekat fikiran ni. Berkesan ke? Kalau tak berkesan macam mana? Ada side effect dia ke? Macam muntah ke apa ke? Saya ni sejujurnya lah kan. Saya ni jenis yang takut jarum. Takut lah kan tak berkesan apa. Cocok tak berkesan. Oh, nampaknya DJ yang kita ni takut jarum. Maknanya Takut jarum je. Ya anti jarum tapi bukan anti vaksin kan? Bukan. Takutlah anti vaksin. Okey, kalau anti jarum tak apa, jangankan anti vaksin. Okey, ingat demi keselamatan kita, kita kena dapatkan vaksin ni secepat mungkin tau. Okey, jangan risau sebab vaksin ni memang berkesan sebab bila kita dah dapatkan vaksin, dia ada 2 dos vaksin yang kita kena ambil. Satu dos vaksin, lepas tu dalam masa sebulan lagi kita akan dapatkan dos vaksin yang kedua. Jadi bila kita dah dapatkan vaksin ni, automatik antibody dalam badan kita ni mendadak menaik. Tahu? Okay, jadi bila kita dah dapatkan vaksin ni, para pendengar semua akan terlindung secara optimal daripada terkena jangkitan. Oh. Tapi Meli betul ke walaupun orang tu dah dapat vaksin kan, dia dapat 2 dos dah, tapi dia tak boleh dijangkiti? Ya, betul. Betul ya. Sebab tu kebanyakan ada juga kes yang menunjukkan dia ni apa, walaupun dia dah dapatkan 2 dos vaksin tu tapi dia masih lagi boleh terkena jangkitan. Okay, jadi kita yang rakyat Malaysia ni masih perlu amalkan langkah pencegahan. Ya, nak tahu tak apa dia langkah-langkah pencegahan yang kita perlu amalkan? Apa tu Meli? Okey, dia ialah 3W, iaitu wash, wear dan juga warn. Atau dalam bahasa Melayunya kita panggil kita kena basuh tangan dengan kerap atau pakai hand sanitizer yang selalu bila kita pergi kedai, dia akan sediakan hand sanitizer dekat bahagian depan tu kan sebelum kita kena beratur. Kita kena tembak suhu semua tu. Okey, lepas tu kita kena sentiasa pakai mask. Okay, lepas tu dalam waktu sekarang pun kena pakai 2 lapis kan? Betul tak ya? Betul. Lepas tu kita kena selalu jaga jarak kalau boleh 1 meter. Okay. InsyaAllah dengan vaksin ni kita dapat mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang serius. Meli, satu lagi, penting ke kalau untuk kita semua ni ambil vaksin? Kalau tak ambil macam mana? Penting. Tak boleh fikir. Jangan fikir tak nak ambil. Tahu? Takut. Fikirkan dulu keselamatan kita dengan orang sekeliling kita. Okey?
Okay. Bila ramai dah rakyat Malaysia yang dapatkan vaksin ni, maka makin ramailah penduduk yang dapat membentuk antibodi, seterusnya dapat kurangkan kebarangkalian kebolehjangkitan. Secara tak langsung kita dapat melindungi golongan yang berisiko tak layak menerima vaksin. Contohnya macam kes Putrajaya, saya nampak hari tu dia menurun kan sebab dia orang kat sana dah dapat vaksin banyak. Jadi kebarangkalian kebolehjangkitan dia dah menurun. Macam tu. Tapi Meli tengok dia punya kes lambat lagi nak tunjukkan penurunan kan. Okey. Selain kepentingan vaksin ni, kita ni tak perlu pun nak risau dengan kesan sampingan sebab vaksin ni memang dijamin selamat dan kalau ada kesan sampingan pun adalah ringan. Ya nak tahu tak apa contoh-contoh kesan sampingan dia? Apa tu Meli? Okey, contoh bila kita dah dapatkan vaksin, lepas tu 20 minit ke ataupun esok ke, kita akan rasa macam penat ke, sakit kepala ke, demam, bengkak ataupun kemerahan dekat bahagian suntikan. Atau lagi satu dia macam bengkak sebab kita suntik kat bahagian kan. Macam kita inject dulu-dulu masa sekolah rendah. Jadi, itulah insyaAllah semoga baik-baik saja. Semoga kita semua sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalam kesempatan dapat bersiaran kali ini, saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang dah dapatkan vaksin. Awak semua memang hebat. Okey, pada golongan mereka yang belum dapatkan vaksin, cepat-cepat dapatkan vaksin sekarang, okey? Okey, kita terus. Okay, baiklah. Terima kasih DJ Meliana atas ulasan berikut. Banyak sungguh ya pengetahuan baru yang saya dapat daripada Meli sebentar tadi. Jelas sungguh penerangan DJ kita hari ini. Okay, baiklah para penonton sekalian. Baru-baru ni pelajar SPM 2020 aka SPM Pro Max orang kata telah pun mengambil keputusan peperiksaan mereka. Mereka ni adalah kumpulan yang pertama menduduki peperiksaan besar saat pandemik COVID-19 ni. Bukan mudah ya untuk mereka hadap semua ni. Saya cukup kagum lah dengan mereka Meli. Banyak cabaran yang mereka hadap untuk nak hadap SPM ni. Contohnya peperiksaan SPM ditunda beberapa kali. Lepas tu sekolah sekejap buka, sekejap tutup. Macam dia orang banyaklah tertinggal untuk subjek-subjek yang agak penting lah juga macam fizik ke, admat ke. Dia orang kena catch up balik semua tu. Lepas tu mereka ni walaupun jadi mereka hadap semua benda tu tapi mereka tetap tabah dan mereka juga berjaya laluinya. Dan ni diucapkan kepada adik-adik semua. Bukti kejayaan mereka juga terpampang di dada akhbar laporan khas Awani yang bertajuk Keputusan SPM 2020 beri gambaran PDPR ni tidak terjejas ketika pandemik. Persoalan demi persoalan dibangkitkan sehingga ada yang meragui ketulusan KPM berikutan peningkatan pencapaian keputusan SPM 2020 yang menunjukkan grade purata nasional iaitu JPN adalah terbaik dalam tempoh 5 tahun. Kiranya daripada tahun-tahun kita macam macam kita dulu 2018 kan Melian? Macam dia orang litas kita. SPM 2020 ni adalah terbaik daripada tahun-tahun kita dulu. Ini jelas menggambarkan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lepas langsung tidak menjejaskan sistem pendidikan di negara ini. Malah lebih baik lagi. Okey, baiklah DJ Meli. Untuk mengetahui lebih lanjut info berkenaan SPM ini, kita akan hubungi adik Nur Syamira binti Muhammad Syukri yang merupakan pelajar SPM 2020 untuk berkongsi pengalaman beliau. Hello. Hello. Assalamualaikum. Adik Syamira ke tu?
Ada Syamira ke tu? Okay. Baiklah dek, akak ni dari akak ni Alia dari unit radio kampus IPG Pendidikan Teknik. Hari ini kami akan meneramah adik sikit lah untuk berkongsi pengalaman menghadapi peperiksaan SPM masa pandemik. Okey, sebelum tu akak nak tanya, apa khabar adik? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Adik sekolah kat mana ya dulu? Sekolah menengah Datuk Mahmud Paduka Raja 2. Oh, kat mana tu? Tanah Merah Kelantan. Oh, Kelantan lah. Sama lah kita. Adik, kalau tak adik, kalau tak keberatan lah, akak nak tanya pasal result. Macam mana dengan keputusan SPM adik baru-baru ni? Akak suara tak clear lah. Oh, tak clear. Maaf. Hujan kat tempat akak ni. Maaf. Adik, kalau tak keberatan. Macam mana dengan result adik baru ni? Okey tak? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Okey, apa perasaan adik masa tengok result tu? Ya Allah, sorry hujan lebat. Apa kak tak jelas? Tak jelas? Dah clear, tak clear. Bising? Hujan. Macam mana? Hello, Hello? adik Syamira. Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Meli. Okey. Apa perasaan adik masa tengok result tu? Gembira ke apa ke? Happy. Oh, mesti result bagus ni. Taklah bagus sangat tapi dapat memuaskan lah. Bagus lah tu. Seperti yang kita tahu. Adik lagi dek, nak tanya. Seperti yang kita tahu, saudara dan rakan seperjuangan adik yang lain melalui satu situasi yang sangat getih dalam SPM. Jadi boleh tak ceritakan pengalaman adik sepanjang nak hadap SPM tu? Ada tak apa persediaan adik lah nak hadap SPM? Dengar tak? Dengar. Okay. Okay. Sepanjang nak SPM tu, saya semakin dahil dah semangat nak belajar sebab SPM kita orang tangguh-tangguh. Sampai 2 kali tak silap saya. Lepas tu dengan kelas online sebab kita orang tak biasa dengan kelas online kan sebab kita orang masih sekolah. So selalunya bersemuka. Bila kelas online ni kita orang rasa macam tak faham apa yang cikgu nak sampaikan. Betul tu. Memang respect lah adik. Apa kak? Taklah memang respect lah dengan kelas online lagi. Tetap teruskan. Dapat result pun memang baik. Ya, alhamdulillah. Okay, lagi apa yang adik dapat perhatikan tentang pendekatan guru-guru di sekolah untuk pastikan sesi pembelajaran masih lagi menarik walaupun ada rumah. Cikgu tu buat apa? Cikgu banyak bagi kuis yang macam game tu kita orang faham dah sikit kalau macam game tu sebab kita orang buat kuis tu sama-sama so dia ada markah. So faham lah apa yang cikgu nak sampaikan. Bagus lah cikgu tu. Okey, satu lagi. Bila tu cikgu lupa. Apa kak? Okey, teruskan. Akak tak dengar sangat ni, tak clear. Tak jelas ya kak, tak clear. Itulah hujan kat sini. Betul lah. Teruskan. Lepas tu cikgu selalu buat kelas ikut masa yang kita orang nak.
Tentulah. Oh, okey. Lagi satu dek. Bila dah dapat result ni kan, adik dah set kan nak sambung belajar kat mana? Dah, saya nak sambung belajar dekat IPG. IPG juga? Minat ke jadi cikgu? Minat. Wow. Minat subjek apa? Sains. Oh, sains. Oh. Sebelum dah mohon lah IPG. Bulan 4 hari tu dah mohon lah. Dah mohon. Ah. Baguslah dek. Tak Satu lagi. clear. Akak nak tanya, ada tak pesanan yang adik nak sampaikan dekat cikgu-cikgu ataupun kawan-kawan adik kat luar sana? Tak clear? Maaf. Ada tak pesanan yang adik nak sampaikan? Dengar tak? Okey. Dengar. Okey. Okey, untuk cikgu dengan kawan-kawan, saya doakan agar dapat menjalani sesi PTP Art dengan baik. Semoga memperolehi pencapaian internet yang baik. Lepas tu semoga tabahlah menghadapi pelbagai kekangan. Jangan putus asa. Berusaha. Lebihnya tawakal. Itulah. Itu je? Okey, baiklah. Terima kasih adik Syamira kerana sudi meluangkan masa berkongsi pengalaman dalam siaran kami hari ini. Kami doakan adik berjaya di luar sana dan kami juga doakan adik dapat IPG seperti yang adik mahulah. Okey? Terima kasih, Kak. Okey, bye. Bye. Okey, begitu bye. Bye. Okey, begitu banyak pengalaman yang dikongsikan oleh adik Syamira sebentar tadi. Baiklah para penonton, mari kita beralih ke segmen seterusnya. Dipersilakan DJ Meliana. Terima kasih DJ ya. Okey, baiklah. Tadi kita dah dengar cerita pengalaman SPM daripada adik kita, adik Syamira yang memanggil Nun jauh dari Kelantan. Okey. Tapi betul lah kan DJ ya? Kadang-kadang orang kata teknologi ni dapat mendekatkan hubungan yang jauh antara satu sama lain kan? Okey, saya nak kongsi juga satu cerita. Pagi tadi saya tengok satu siaran Borak Kopitiam. Yang pernah dengar siaran tu? Oh. Okey, Apa dalam Borak Kopitiam pernah dengar tak? Borak Kopitiam? Ha, Oh, pernah dengar. pernah kan? Pagi tadi, lepas tu ada seorang tetamu jemputan dia jemput budak tingkatan 5 juga. Lepas tu budak tingkatan 5 tu dia dapat dia punya result SPM dia 11 A+. Memang terkejut lah. Sekali bangga jugalah tengok dia. Lepas tu Meli dengar dia kata cara dia dapatkan result tu dia kata dia gunakan masa yang 3 bulan sebelum nak SPM tu kan 3 bulan dia orang akan bersemuka, kiranya sekolah dibuka kan. Jadi dia gunakan masa tu untuk tanya soalan betul-betul dekat cikgu. Kiranya dia nak catch up balik apa yang dia terlepas sepanjang PDPR dululah. Lepas tu dia kata nasib baik cikgu time tu tak ada pun yang kedekut ilmu, semua yang senang hati je nak bagi tahu skill macam mana nak dapat jawapan ni, macam mana nak dapatkan soalan yang soalan killer tu macam mana betul-betul kita nak cari soalan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita dah baca macam tu. Okay, saya nak teruskan. Baiklah, sekarang tadi kita dah jemput adik Syamira. Sekarang kita nak jemput seorang lagi tetamu iaitu seorang alumni IPG kita sendiri, IPG KPT, saudara Muhammad Ikram bin Zakaria. Okey, kita akan call terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Ikram ke tu?
Ya betul. Cikgu apa khabar? Khabar baik. Ni siapa ya? Saya DJ Melly yang nak temu bual cikgu tentang pengalaman cikgu semasa posting. Okay, alright. Boleh. Boleh. Okay, boleh saya tahu cikgu masa dekat IPG ambil kursus apa ya? Saya ambil pendidikan matematik. Oh, kalau minor? Minor saya ketika itu adalah bahasa Inggeris dan juga pendidikan jasmani. Oh, faham. Jadi kalau macam tu boleh tak saya nak tahu cikgu dapat posting dekat mana tu? Okey, sebenarnya saya dipostingkan di Sarawak pada tahun 2015. Tapi sekarang saya sudah pun berpindah ke Selangor. Sekolah pertama saya SK Sungai Tisang, Bintulu, Sarawak. Dan kini saya mengajar di SK Gombak Utara, Gombak, Selangor. Oh, maknanya cikgu kena ada dekat Sarawak tu mengajar dalam masa 5 tahun dululah kan? Lebih kurang dalam 3 tahun jugalah dekat sana. Oh, mesti best. Saya pun teringin nak posting ke sana. Okey. Cikgu, kami nak... KTM buka balik. Apa cikgu? Kalau nak posting ke sana, doakanlah KTM hantar korang ke sana. Oh, saya nak tapi saya tak tahu kawan-kawan saya yang lain tu nak tak. Okey, cikgu, saya nak tanya. Kami para DJ ni nak tahu juga selepas cikgu tamatkan IPG, apa aktiviti yang cikgu buat sementara cikgu nak tunggu posting tu? Okey, kalau nak diikutkan, batch saya adalah antara batch yang cepat ditemuduga untuk SPP berbanding dengan senior-senior kita sebelum ini, yang mana kalau tak silap saya lebih kurang dalam tempoh seminggu selepas kita orang tamat belajar, kami terus dipanggil untuk temuduga SPP. Jadi dalam tempoh saya rasa antara saya temuduga SPP tu nak pergi ke posting tu pun dalam tempoh sebulan sebenarnya. Jadi tak banyak perkara pun yang saya buat, cuma saya masih ingat lagi pada ketika itu saya masih lagi masuk satu pertandingan debat Astar yang dikendalikan oleh Universiti Malaya. Jadi ketika itu saya bersama dengan tim IPG Teknik telah menjadi wakil lah untuk IPG KPT bertanding dalam pertandingan debat Astar tu. 3 hari selepas pertandingan tu terus saya dipostingkan ke Sarawak. Wah, bagai apa ulam di sini cucuk mendatang. Itulah ceritanya. Faham. Menarik ya cikgu, aktiviti yang cikgu dapat lakukan, dapat buat debate, pertandingan semua tu. Cikgu dapat gunakan peluang masa yang ada untuk selahkan bakat cikgu dalam debate. Ya, betul tu. Cikgu? Ya, saya. Seperti yang kita tahu, proses pembelajaran sekarang kan dalam bentuk PDPR kan. Jadi boleh tak cikgu cerita sedikit pengalaman cikgu mengajar masa online tu? Okey, ini cuma pandangan daripada saya dan pengalaman saya sendiri. Mungkin apa yang saya lalui mungkin berbeza juga dengan guru-guru yang lain. Okey, kita pergi dulu kepada PDPR 1.0. Okey, pada peringkat pertama, pada ketika itu mungkin saya belum lagi cukup berani ataupun didedahkan dengan PDPR secara atas talian. Contohnya dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi pada ketika itu kelas yang saya jalankan kebanyakannya menggunakan medium WhatsApp ataupun Telegram. Jadi
saya akan mencari video-video daripada YouTube, okay, dan kuis dalam bentuk kuizi ataupun Kahoot dan kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita. Tapi bila masuk pada PDPR 2.0 sehinggalah sekarang ini, PDPR 3.0, setelah saya melalui beberapa pengalaman, penambahbaikan, saya dah menggunakan pengajaran secara segerak. Segerak ni maksudnya kita buat secara atas talian terus dengan murid-murid kita dengan menggunakan pelantar Google Meet. Okey, kemudian saya akan rekodkan PDPR saya dan saya akan kongsikan link PDPR yang telah direkodkan dalam bentuk link YouTube dan saya kongsikan kepada murid-murid yang tidak dapat sertai kelas dalam Google Meet lah. Jadi di situ murid-murid yang tak dapat sertai, mereka diberikan masa untuk menonton semula PDPR, kemudian menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh saya. Dan sekarang ni, kalau kita tengok, dah banyak kan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dikongsikan. Contohnya sekarang, kalau pelajar-pelajar IPG tengok, kita tengah famous dengan aplikasi MyLink. Okay. Yang kedua, ada juga aplikasi yang terbaru iaitu Breakout Google Meet. Jadi sekarang ni saya tengah proses untuk mempelajari kedua-dua aplikasi tersebut supaya saya dapat memperbaiki lagi lah PDPR yang sedang saya jalankan sekarang ini. Faham cikgu, faham. Boleh tak saya tahu cikgu banyak mengajar tahun berapa tu? Sekolah saya ada tahap 1 dan tahap 2 dan saya memang guru tahap 2 lah. Saya cuma mengajar daripada saya posting sampailah sekarang memang saya mengajar tahun 5 dengan tahun 6 saja. Oh, faham. Sebab saya pun tertanya juga sebab kalau yang budak yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 kan diorang kecil lagi, kadang-kadang mungkin diorang tak tahu nak handle Google Meet semua ni kan. Tapi tak juga sebenarnya sebab isteri saya pun bekas pelajar IPG teknik juga. Beliau pun mengajar tahun 1 tau. Tapi saya tengok usaha ini usaha cikgu lah, usaha isteri saya, beliau akan menyediakan slide PowerPoint dalam bentuk banyak gambar rajah dan menjalankan pengajaran secara Google Meet. Dan saya tengok pun anak-anak murid diorang pun alhamdulillah lah memberikan respon. Jadi itulah antara usaha-usaha kami guru-guru untuk memastikan PDPR itu dijalankan dengan baik. Tapi sebenarnya bukan usaha guru juga. Sebenarnya ibu bapa pun main peranan. Kalau kita tengok macam tahap 1, kebanyakannya ibu bapa kan yang membantu. Jadi usaha PDPR ni dia adalah gabungan komuniti antara guru dan juga dengan ibu bapa dan murid itu sendiri. Jadi bila ketiga-tiga kumpulan ini bersatu padu, insya-Allah sebenarnya murid-murid itu dapat melalui proses PDPR dengan baik. So sebenarnya tak adalah tahap 1 ke tahap 2 ke sama je sebenarnya. Faham. Macam kaedah yang buat tu kan lebih kepada macam visual kan. Dapat tarik minat pelajar yang kalangan kanak-kanak ni kan, dia lebih tertarik kepada macam media-media visual ni kan. Jadi baguslah tindakan dan kaedah yang isteri cikgu gunakan tu. Saya sokong. Betul. Lepas tu betul juga ibu bapa pun kena turut main peranan juga untuk pastikan budak-budak ni dapat join kelas walaupun kelas tu dalam Google Meet kan. Sebab betul. Ada ibu bapa. Ya betul. Sebenarnya bukan PDPR sahaja. Kalau kita tengok sekolah biasa pun, kalau kita bersemuka pun, sebenarnya ketiga-tiga individu ini sebenarnya kena bekerjasama. Sebab kalau ketiga-tiga individu ini bekerjasama, saya rasa insya-Allah murid-murid kita pun akan dapat menguasai kemahiran yang mereka perlu kuasai di peringkat sekolah rendah.
Betul tu. Saya setuju cikgu. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Cikgu, cikgu kan pernah menjalani kehidupan di IPG kan selama lebih kurang 5 tahun. Jadi saya nak tanya, ada tak pengalaman pahit atau manis yang cikgu pernah lalui dekat IPG? Boleh cikgu kongsikan? Pengalaman pengalaman pahit lah dengan manis sebenarnya saya rasa mungkin kita berbeza kalau untuk batch saya dengan yang atas-atas tu kami 5 tahun setengah asasi foundation kan, dan 4 tahun baru degree. Saya rasa banyak pengalaman yang manis daripada yang pahit. Yang manis tu sudah semestinya lah. Kita kalau di IPG kita dapat lihat perbezaannya dengan dekat IPTA. Kalau dekat IPG ni kita masih lagi dalam bentuk kelas maksimum dalam 20 ke 30 orang kan. Jadi saya rasa kenangan manis saya sudah semestinya lah bersama dengan kawan-kawan kita kan 4-5 tahun setengah tau belajar. Kita kenal mereka daripada umur 18 tahun sampailah umur 23 tahun. Jadi dalam tempoh 5 tahun setengah tu bukan sekadar kita buat assignment dengan orang yang sama tau, tapi suka-duka kita berkawan, kita bergaduh, kita belajar, kita siapkan assignment sampai pukul 3-4 pagi, tak tidur dan sebagainya. Itu adalah satu kenangan paling bermakna lah dalam hidup saya. Yang kedua, saya juga telah dipertemukan dengan pensyarah-pensyarah yang saya rasa memang the best lah. The best yang dapat guide kita untuk jadi seorang guru yang sangat committed dengan tugas. Sebab tu saya rasa jasa mereka untuk build up diri kita ni sebagai seorang guru ni memang tak patut kita lupakan. Sebab kalau mereka tak didik kita jadi seorang pendidik, kita tak akan jadi seorang pendidik yang berguna untuk anak bangsa. Kalau kenangan pahit kenangan pahit kenangan pahit ni kalau diri saya sendirilah. Diri saya sendiri, saya ni semester, tak silap saya semester 7 lah. Pengalaman saya sendiri, saya sangat peras pada ketika itu sebab praktikum saya sedikit down. Saya dapat keputusan yang agak kurang memberangsangkan. Sebab saya ni antara pelajar matematik yang selalu dapat keputusan yang baik. Tapi Alhamdulillah, at the end of the day Allah balas. Walaupun dengan praktikum pada semester 7 itu ada sedikit masalah. Tapi Alhamdulillah saya masih lagi dapat grade dengan first class degree. Alhamdulillah. Faham, walaupun kita ada macam frust ke apa, kita kena set minda kita balik apa tujuan kita belajar kan cikgu? Ya betul. Apa-apa yang berlaku pun dalam hidup kita akan ada hikmahnya. So setiap kenangan pahit tu sebenarnya dia akan menguatkan kita pada masa akan datang lah. Betul-betul. Okey. Jadi cikgu, sebagai bekas alumni IPG KPT, ada tak pesanan sedikit yang nak disampaikan kepada pelajar di luar sana ataupun terutamanya kepada pelajar SPM Pro Max tahun 2020 ni supaya diorang ni dapat buat pilihan yang tepat untuk sambung belajar? Ataupun cikgu nak mungkin ada kata-kata untuk ajak diorang sendiri masuk apply IPG? Okey, untuk pelajar-pelajar SPM Pro Max, mungkin ada antara kamu semua yang belum mengenal IPG. Okey, kebanyakan kita mengenal IPG sebagai maktab perguruan. Tapi saya nak tarik perhatian, tarik minat semua pelajar-pelajar lepasan SPM yang berminat untuk menjadi guru. Mohonlah, mohonlah masuk IPG, korang tak akan rugi. Kerana sepanjang tempoh pembelajaran 5 tahun,
korang akan melalui pelbagai pengalaman yang korang tak akan lupa. Okay? Pengalamannya sama juga dengan IPTA. Okay? Cuma di IPG ini ada banyak program-program setiap semester yang akan kamu lalui. Kamu akan buat aktiviti di luar, di dalam maktab, akan sentiasa mengendalikan pelbagai program, akan mempelajari pelbagai kemahiran-kemahiran insaniah yang menyeronokkan dan memang tak akan rugi masuk IPG. Terutama sekali, doakanlah masuklah IPG teknik sebab korang akan berjumpa dengan pensyarah-pensyarah yang sangat bagus yang akan bimbing korang bukan sekadar menjadi guru tapi sebenarnya menjadi seorang insan ataupun manusia yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi, mohonlah IPG sebab kita tetap keluar dengan grade 41 sama juga dengan guru yang keluar daripada universiti. Betul tu cikgu. Macam saya sendiri pengalaman masa sekolah menengah, saya tak tahu pun IPG ni ada. Saya tahu pun daripada kawan. Dia kata kat saya, Meli jom kita join mohon IPG ni. Saya yang tak tahu apa-apa ni pun macam ikut je lah kawan kan. So apply je lah, mohon je lah. Betul dapat. Lepas tu bila dah lalui fasa-fasa kat IPG ni, betul lah memang manis. Banyak pengalaman manis. Lepas tu jumpa dengan orang-orang yang banyak, setiap orang tu ada benda yang dia nak ajarkan dekat kita sebenarnya. Ya, betul tu. Itulah kelebihan IPG sebab kita akan sentiasa didorong untuk menjadi seorang manusia ataupun insan yang baik. Sebab untuk menjadi seorang guru dan pendidik, kita sendiri yang kena perbaiki diri kita. Jadi untuk memperbaiki diri kita, kita akan sentiasa ditemukan dengan orang-orang yang sentiasa akan membimbing kita. Itu yang kelebihannya yang tak ada di tempat yang lain. Ya, betul tu. Ya Allah, panjang lebar kita bercerita, banyak insight yang kita dapat. Ya cikgu? Betul. Tapi nampaknya kita kena akhiri panggilan ni cikgu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau ada masa, kita boleh lagi berkongsi pada masa akan datang. InsyaAllah, jangan risau. Ya, InsyaAllah nanti saya akan ajak kawan-kawan saya lain untuk undang cikgu balik. Jadi saya nak cakap terima kasih atas segala pesanan yang cikgu kongsikan dengan saya, para DJ dan juga para pendengar di luar sana. Juga semoga pelajar di luar sana sedar betapa menariknya program IPG ni sebenarnya kan. Dan kalau boleh, Betul. Kita nak semua pelajar kenal IPG. Dan sebab dan mohonlah IPG kan. Betul? Setuju. Baiklah, terima kasih cikgu kerana sudi berkongsi cerita dalam siaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar di luar sana. Okey, terima kasih Jari. Semoga terus berjaya, sukses selalu. Baik, sama-sama cikgu. Okey. DJ ya. Okey. Baiklah, itu serba sedikit tentang perkongsian kita pada petang ini. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu dan memberikan pengetahuan kepada pendengar. Penularan virus COVID-19 dalam komuniti semakin meluas dan amat membimbangkan. Jadi para pendengar diminta untuk terus berada duduk di rumah jika tiada keperluan. Jika perlu keluar, jaga SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dengan menghadkan pergerakan anda, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan termasuk kepada ahli keluarga kita sendiri. #stay at home, stay safe. Okey, segala kekurangan dan tu mohon dimaafkan kerana saya sekarang tengah hujan. Jadi ada gangguan sikit. Kita DJ Meli sila teruskan. Tak apa ya. Okey, nampaknya masa mencemburi kita. Ingat stay at home dan stay safe.
Okey, semoga kita dapat bertemu lagi di masa akan datang bersama dengan DJ-DJ yang lain dan semoga wabak COVID-19 ini hilang di muka bumi agar kita semua dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Okey, semoga siswa dan siswi pendidik sentiasa ceria dan berfikiran positif selalu. Ingat, semangat selalu. Okey, saya nak sampaikan serangkap pantun. Okey, di atas dahan buah melihat rasa tepi perigi, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa kita bersua lagi. Okey. Kami para pendengar sekalian ingin mengucapkan salam sihat kepada para pendengar sekalian dan kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu berjudul Kucu Kuca, nyanyian Lia Aziz. Bersama semua kita berjumpa lagi. Kelipah bintang menjauh di sana, sudah pastinya ku pikirkan dirimu. Deruan bertiup lagu, ingin ku sampaikan rindu di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku lakukan rasaku. Kucu-kuca serempak dengan aku bersama jari jemariku, menari bersama diriku. Namamu ku teriakan dan terasa di hatiku. Kucu-kuca, aku jatuh cinta. Kucu-kuca serentak dengan aku bersama jari jemariku, menari bersama diriku. Namamu ku teriakan dan terasa di hatiku. Kucu-kuca, oh alamak, aku jatuh cinta. Kucu-kuca serempak dengan dariku bersama jari jemariku, menari bersama diriku. Namamu ku teriakan dan terasa di hatiku. Kucu-kuca, aku jatuh cinta. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata